Persepsi keluarga apabila mengatakan pendermaan organ ataupun tisu ini akan menyiksa mayat dan juga melambatkan proses pengebumian menjadikan Malaysia antara salah satu negara terendah di dunia di dalam menderma organ. Sebenarnya menderma organ ini merupakan satu tanda kasih sayang kita kepada pesakit-pesakit yang mempunyai harapan agar mereka mendapat satu organ yang baru. Dan kita akan bersama dengan dua tetamu kita hari ini, iaitu Dr. Muhammad Zaimi Abdul Wahab, pakar perubatan nefrologi Hospital Kuala Lumpur KKM, dan juga di sebelah saya Dr. Kum Jun Kit, pakar perunding bedah hepatobiliari Jabatan Segiri Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Sihat kedua-duanya? Sihat. Macam saya katakan tadi, bila kita bercakap mengenai transplant ataupun derma organ ni, ramai yang takut sebenarnya. Nanti kita akan seksa mayat, nak kena buka, lepas tu akan melambatkan lagi proses. Adakah persepsi ini benar? Doktor, kita boleh mulakan terlebih dahulu? Okey, memang banyak pandangan masyarakat bahawa proses pendermaan tersebut boleh menyebabkan kecacatan atau menyeksa mayat. Tetapi memang jelas daripada fatwa yang benda itu sebenarnya tidak berlaku. Dan setiap proses pendermaan tersebut kita lakukan seumpama kita membedah seseorang yang masih bernyawa. Okey. Maknanya semua organ yang kita ambil, sama ada dari segi buah pinggang, hati dan malahan jantung, kita perlu preserve dalam keadaan yang masih bagus supaya organ ini dapat digunakan kembali. Dan kita cuba sedaya upaya akan berbincang dengan keluarga yang terbabit berkenaan dengan tempoh berapa lama bagi mereka, which is yang mereka kata selesa untuk proses pendermaan tersebut dilakukan supaya tidak melewatkan proses pengebumian mayat tersebut. Oh, jadi maksudnya proses tu berbincang terlebih dahulu dengan keluarga. Dan keluarga kebiasaannya dia tidak melambatkan pengebumian dan kita memang akan cuba buat secepat mungkin. Kerana untuk sesetengah organ, contohnya jantung, kita perlukan jantung tu secepat mungkin. Jadi kita mungkin dengan tidak secara sengaja cuba melambatkan proses pengebumian tersebut. Okey, baik. Tadi kita dah masuk mengenai stigma masyarakat, tapi kita nak tahu jugalah terlebih dahulu, transplant atau pemindahan organ itu apa sebenarnya? Bagaimana SOP dan juga prosedur yang akan dilakukan? Sebenarnya pemindahan organ ni kita mengambil organ seseorang daripada either living, iaitu yang hidup, ataupun yang sudah meninggal lah. Ataupun boleh dikatakan otak matilah. Dan daripada pemindahan organ, kita memindahkan organ seseorang tu kepada seorang pesakit yang memerlukan organ itu. Contohnya seorang pesakit yang mempunyai kerosakan buah pinggang ataupun kerosakan hati. Untuk kerosakan buah pinggang di Malaysia, kita ada lebih kurang 22,000 pesakit, kalau tak silap saya Dr. Zaimi, yang memerlukan pemindahan buah pinggang, tapi 5,000, lebih kurang 5,000 yang setakat ini yang memerlukan dia dengan cepatlah. Dan pada masa ini sekarang pesakit-pesakit itu menggunakan dialisis untuk hidup. Tetapi untuk penyakit seperti kerosakan jantung ataupun kerosakan hati, mereka tidak mempunyai option untuk dialisis untuk memanjangkan hidup mereka. Oleh itu, pendermaan organ lebih-lebih lagi daripada penderma yang sudah meninggal adalah sangat penting supaya mereka boleh hidup. Okey, macam doktor katakan tadi, kita memerlukan buah pinggang. Selain daripada itu, apa lagi organ yang boleh kita dermakan kepada penerima-penerima ataupun pesakit ini? Selain daripada buah pinggang adalah organ seperti jantung, organ seperti hati, serta tisu-tisu seperti kornea di dalam mata, dan serta kulit dengan tulang juga. Kulit? Ya. Jantung kita kadang-kadang boleh juga ambil injap dekat jantung. Kita pun kita boleh gunakan untuk pesakit-pesakit kita. Macam tadi doktor katakan, transplant itu kita boleh lakukan kepada mereka yang sudah mati ataupun otak mati tadi. Tapi kalau macam kulit tadi itu, perlukah sehingga mati? Kalau kes-kes kebakaran, bagaimana? Untuk kes-kes kebakaran, kebiasaannya kalau kebakaran yang teruk, dia boleh mengambil daripada pesakit itu sendiri. Katakan dari kebakaran tempat lain, dia boleh ambil daripada kaki ataupun tempat yang mempunyai kawasan kulit yang luas yang tidak terjejas, dia bolehkan masukkan sekali juga. Okey, kita nak bercakap mengenai kontraindikasi untuk transplant ni. Apakah dia, doktor?
Kontraindikasi biasanya bila kita bercakap tentang transplant, so kita tengok kepada penerima tersebut. Okey. Okey, bergantung kepada kegagalan organ yang dialami dari segi hati, macam saya bahagian buah pinggang. Jadi ada kontraindikasi tertentu yang di mana pesakit tidak boleh melalui proses transplant tersebut. Contohnya, pesakit yang punya masalah jantung yang sangat serius. Jadi mereka tidak mampu untuk untuk menahan, sebab proses pemindahan tersebut adalah merupakan satu pembedahan. Okay. Ya, kita melakukan pembedahan untuk memindahkan organ yang masih sihat kepada pesakit tersebut. Dan proses pembedahan ini melibatkan risiko-risiko tertentu. Jika pesakit punya masalah jantung yang sangat serius, jadi mungkin mereka tidak selamat untuk melalui proses tersebut. Jadi ini salah satu kontraindikasi yang kita selalu jumpa di mana pesakit tidak sesuai untuk melakukan proses transplant, di samping kontraindikasi yang lain. Contohnya, setengah pesakit dia punya tahap antibody yang sangat tinggi dalam badan mereka. Contohnya pesakit dialisis yang selalu menerima pemindahan darah disebabkan darah merah mereka kurang. Ya. Dan ini boleh menyebabkan banyak antibody yang boleh menyerang organ baru yang akan diterima dan menyebabkan organ tersebut tidak berfungsi. Walaupun organ yang diterima itu dalam keadaan yang sihat. Ya, kerana secara fitrahnya badan kita akan menyerang apa-apa yang dikira sebagai benda asing kepada badan kita sendiri. So organ tersebut bukan kepunyaan kita. Jadi secara umumnya badan akan cuba melawan organ tersebut. So bergantung kepada antibody yang ada dalam badan pesakit, ini boleh menjejaskan fungsi organ yang diterima. So ini adalah satu kontraindikasi yang kita selalu periksa sebelum kita melakukan proses transplant. Selain daripada itu, mungkin ada tambahan daripada Dr. Jun? Kontraindikasinya? Komplikasinya sebenarnya komplikasi dia untuk penderma organ. Misal kata macam saya kata tadi, dia ada dua jenis lah. Satu yang penderma yang sudah otak mati dan satu komplikasi pada orang yang masih hidup. Misalkan kalau kata kita tidak ada organ yang daripada penderma yang otak mati dan seseorang tu memerlukan pemindahan organ dengan cepat, dengan urgent, maka kita akan ambil daripada pemindahan daripada orang yang masih hidup. Sebenarnya komplikasi pemindahan seperti buah pinggang ataupun hati, komplikasi pada penderma adalah sangat-sangat rendah. Sebab kebiasaannya penderma ni adalah penderma yang sihat dan risiko untuk komplikasi kurang daripada 0.5%. Jadi sebenarnya sebagai penderma organ, risiko dia adalah sangat rendah dan boleh difikirkanlah kalau nak menyelamatkan seseorang, lebih-lebih lagi seseorang yang kita dekat ataupun saudara mara kita. Okey, kita akan menyentuh mengenai itu sebentar saja lagi, tapi kita nak tahu juga probabiliti dia untuk pesakit yang menerima organ baru ni untuk hidup normal setelah menerima organ baru ni bagaimana? Untuk buah pinggang, kalau kita tengok data yang kita kumpul sepanjang tahun, dari segi keupayaan pesakit, jangka hayat pesakit selepas tempoh setahun adalah hampir 98%. Ya, and in fact for the last 1 year kita punya keupayaan jangka hayat pesakit adalah 100%. Cuma jangka hayat organ tersebut mungkin bukan 100% tapi masih tinggi dalam 97 ke 98% untuk buah pinggang. Dan even for 5 years, 5 tahun kita mencapai hampir 90%. Jadi bermaksud proses penerimaan organ di negara kita memang hampir sama pencapaian yang boleh dikecap oleh pesakit seperti transplantation di negara-negara yang lebih maju. Okey, kalau tadi katakan negara-negara maju, bagaimana sebenarnya situasi industri transplant di Malaysia ini sekarang, Doktor? Situasi transplant di Malaysia dia bergantung kepada kalau kita tiada organ memang tiada transplant. Sebab tu untuk transplant ni berlaku kita memerlukan pendermaan organ. Buat masa ni kita ada kepakaran kita. Kita juga ada infrastruktur dan hospital yang sedia untuk membuat transplant. Tetapi apa yang kita kekurangan adalah penderma-penderma organ. Saya rasa persepsi masyarakat seperti apa Dr. Zaimi dan Cik Syafiqah cakap adalah benar. Persepsi masyarakat perlu bertukarlah. Kalau kita tiada organ memang kita tak boleh buat transplant dan pesakit memerlukan organ pun tidak dapat benefit dia lah. Jadi pokoknya di sini ialah kita perlu ada organ terlebih dahulu. Perlu ada penderma. Penderma tu. Untuk kita mencari penderma itu, usaha daripada KKM bagaimana?
Okey, untuk pendermaan organ macam yang Dr. Kung bagi tahu sebelum ini, kita punya dua pool of donors. Ya. Satu daripada penderma hidup dan penderma yang sudah meninggal dunia. Okay. Jadi untuk pendermaan hidup, memang Kementerian Kesihatan Malaysia, contohnya untuk penderma hidup daripada mereka yang mendermakan buah pinggang, mereka dikecualikan pembayaran apabila mereka melakukan proses pendermaan tersebut. Okey. Malahan mereka akan diberi rawatan berterusan seumur hidup dan mereka layak masuk kelas pertama setiap kali dimasukkan ke hospital. Seumur hidup. Seumur Which hidup. is yang berbeza dengan negara-negara lain. Contohnya di Amerika Syarikat, jika mereka menderma organ yang hidup, tiada lagi rawatan susulan. Malahan mereka terpaksa bayar menggunakan insurans sendiri untuk menerima rawatan, which is different, berbeza dengan apa yang kita amalkan di Malaysia. Berkenaan, tapi kita kalau boleh sekarang kita nak fokus kepada pendermaan daripada orang yang sudah meninggal dunia. Okay. Kerana walaupun memang risiko untuk penderma hidup ni adalah sangat kecil, tapi risiko still there, masih ada. Walaupun 0.5%, masih ada 0.5%. Kita kalau boleh nak 0% risk. Betul? Betul. Jadi sebab tu kita nak fokus kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Kita difahamkan ada satu filem daripada KKM, The Signature. Doktor pun berlakon. Mungkin boleh kongsikan sedikit dalam kesempatan yang kita ada ni, The Signature? Sebenarnya filem ini adalah filem pendek yang diterbitkan oleh kumpulan kita lah, yang berasal daripada Kementerian Kesihatan, daripada Kementerian Pendidikan, pakar-pakar daripada universiti. Kita dari satu kumpulan dipanggilkan Odyssey, iaitu Organ Donation Innovative Strategy in Southeast Asia. Satu projek di bawah Malaysia dan juga ASEAN dan juga universiti Eropah lah, lebih-lebih dekat Sepanyol. Jadi cerita latar belakang cerita ni adalah apabila kita tahun lepas masa kita berada di Sepanyol untuk training, flight kita ni tertunda. Jadi saya terserempak dengan dua warga negara. Sebenarnya seorang warga negara, seorang lagi penerbit daripada Australia, yang flight dia juga tertunda lah. Dan masa tu saya ceritakan tentang masalah pendermaan organ di Malaysia dan bagaimana kita boleh memberi pendidikan dan education kepada rakyat awam supaya pendermaan organ ini boleh diterima oleh masyarakat Malaysia. Jadi mereka berbesar hati untuk tolong kita membuat filem ini, dan penerbitan filem ini pun daripada poket. Daripada poket? Odyssey trainer kita sendiri. Sebelum kau 10 orang lah. Baik. Jadi tujuan filem ini ada sebenarnya untuk mempromosikan dan menerangkan pendermaan organ lebih lagi kepada orang awam. Kalau kita boleh saksi sekarang di kaca TV anda, ini dia The Signature. Mungkin boleh cari Dr. Kung yang berlakon juga di dalam filem ini. Apa pun, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Zaimi Abdul Wahab dan juga Dr. Kung kerana berkongsi kepada kita mengenai transplant tanda kasih. Untuk mengetahui lebih lanjut, bolehlah saksikan cerita tadi itu, The Signature. Sama-sama kita menderma organ kerana organ kini memang kekurangan dan ramai yang sebenarnya di luar sana yang memerlukan organ. Apapun, kita nak terus sahaja ke cerita pagi Perak. Proses sanitasi di